Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua. Baik, untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran baru Darjah 2, pelajaran 1 iaitu najis. Okey, baik. Okey, apakah pengertian najis? Okey, murid-murid perasan tak setiap kali kita nak belajar sesuatu yang baru, kita mesti akan kena tahu apakah pengertian kepada satu-satu perkataan yang kita nak belajar. Okey, najis ya. Arti najis pada istilah syarak ialah benda-benda kotor yang boleh membatalkan solat seperti darah, muntah dan sebagainya. Najis ni bermaksud benda kotor lah. Yang mudah kita nak faham, najis mesti benda kotor. Okey? Benda-benda kotor ni sebenarnya terbahagi kepada dua. Macam mana boleh terbahagi kepada dua? Okey, sini Ustazah nak terangkan. Okey, benda-benda kotor ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, benda kotor di dalam kategori najis dan satu lagi benda kotor yang bukan dalam kategori najis. Maksudnya dia benda kotor tetapi tidak najis. Macam mana kita nak kenal pasti dan macam mana kita nak membezakan antara kedua-duanya? Okey, mari kita pergi satu persatu. Benda-benda kotor yang dihukumkan najis. Bermaksud di sini, dia kotor dan dia juga adalah najis. Kalau tengok pada gambar yang ada tertera dekat sini pun, ini najis ni kan? Ini pun apa tu? Okey, kejap lagi saya terangkan. Okey. Benda-benda kotor yang dihukumkan najis ini ada 10 perkara. Yang pertama, darah. Darah ni apa? Darah ini cecair yang keluar daripada badan kita. Atas sebab mungkin terpotong jari ke, terhiris jari ke, dan darah ini berwarna apa? Berwarna merah. Okey, yang kedua, nanah. Nanah ni dia seperti macam kalau budak baik dia selalu kena ni, nanah ni. Okey, yang ketiga muntah, yang keempat bangkai. Bangkai ni apa? Bangkai ini adalah binatang yang telah mati. Contohnya, di sini. Ini adalah seekor lembu yang telah mati dan badannya sudah kurus. Tinggal tulang sahaja. Ini namanya bangkai. Tak kisahlah binatang apa sekalipun, apabila dia mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai. Okey, seterusnya. Anjing. Anjing ini adalah binatang yang mana sama ada dia hidup atau mati, dia tetap najis. Begitu juga dengan babi. Okey, babi ni pun sama ada hidup atau mati, dia tetap najis. Okey, seterusnya adalah arak. Arak ini adalah minuman yang Allah haramkan untuk orang Islam minum. Seterusnya air kencing. Semua orang kencing kan? Jadinya air yang keluar daripada kemaluan awak itu adalah air kencing. Okey. Seterusnya tahi manusia. Okey, tahi manusia dan akhir sekali tahi haiwan. Katalah tengah jalan-jalan lepas tu terpijak tahi kucing. Maka tahi kucing. Fikir tahi kucing ni najis ke tidak ya? Okey, sekarang kita berada di bawah tajuk benda-benda kotor yang dihukumkan najis. Okey, seterusnya ini benda kotor yang najis. Macam mana pula dengan benda kotor tapi bukan najis? Jom kita tengok. Okey, baik. Benda-benda kotor, dia kotor tetapi dia bukan najis. Macam mana tu? Okey, yang pertama, peluh. Peluh ni apa? Katalah awak tengah berlari-lari lepas tu ada cecair yang keluar daripada dahi. Itu namanya peluh. Macam dalam gambar ni, perasan tak? Okey. Seterusnya air liur. Seterusnya lumpur. Yang keempat, tahi telinga. Dia tahi, dia kotor tetapi tak najis. Yang kelima, tahi hidung. Dia tahi, dia kotor tetapi tidak najis. Okey, seterusnya hingus. Hingus apa? Hingus ini keluarnya daripada hidung. Kalau selesema apa yang keluar daripada hidung? Hingus kan? Dia najis tapi salah. Dia kotor tapi tak najis. Seterusnya kahak. Kahak ni keluarnya daripada tekak. Yang ke-8, tahi mata. Tahi mata ni dia kotor tapi tak najis. Dan yang ke-9, kotoran minyak.
Kotoran minyak ni macam mana pula? Dan yang akhir sekali adalah daki. Daki ni kebiasaannya dia ada pada anggota badan kita. Dia kotor tapi tak najis pun. Okey. Tadi kita dah cerita pasal najis. Kita dah tahu apa maksud najis. Sekarang ni kita nak pergi pula tengok apa hukum najis. Najisnya hukumnya macam mana? Okey. Hukum najis ialah tidak suci. Saya ulang. Hukum najis ialah tidak suci. Ia hendaklah dibersihkan supaya kita sentiasa dalam keadaan bersih dan suci. Sebab kita nak solat kan? Sebab kita nak mandi kan? Bila mandi mesti bersih, mesti suci. Bila kita nak solat, kita mesti bersih, kita mesti suci. Betul ke betul? Okey. Akhir sekali. Kadang-kadang kan mesti kita terfikir, tahi lalat ni najis ke bukan? Okey. Kalau tengok kepada gambar yang tertera di sini, ni gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Tiga-tiga ni namanya sama. Tahi lalat. Okey, kita tengok pada gambar yang pertama. Gambar yang pertama ni adalah tahi lalat yang ada di pada anggota badan seseorang. Macam kat sini dia berada di tepi hidung. Okey. Tahi lalat ataupun benjolan hitam pada anggota badan hukumnya tak najis. Begitu juga dengan kita tengok gambar yang kedua. Ni dalam bulatan ni tahi lalat tau. Tahi lalat daripada lalat yang terbang-terbang tu. Hinggapnya di mana? Dia bertelur di atas apa? Dia bertelur di atas makanan. Jadinya najis ke tidak ni? Okey, kita tengok hukumnya ya. Tahi lalat binatang hukumnya tak najis sebab terlalu halus, terlalu kecil, tak nampak. Kalau sekali pandang macam tak ada. Dua kali pandang tengok betul-betul, kecil-kecilkan mata. Oh, ada tahi lalat. Najis ni? Tak. Tahi lalat pada makanan ini tak najis. Okey, dan akhir sekali, nampak tak dalam bulatan ni? Dia bintik-bintik hitam, bintik-bintik hitam. Okey, ini pun tahi lalat juga. Okey, apa hukumnya? Tahi lalat pada baju, pada pakaian ataupun pada apa-apalah kain yang berbintik-bintik seperti ini, dia tahi lalat. Tetapi hukumnya adalah tidak najis. Jadi, konklusi daripada ketiga-tiga gambar ni, hukum tahi lalat adalah tidak najis. Okey, itu saja daripada saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum.